Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dah harus bagi Allah Ta'ala menjadikan dan mengadamkan tiap-tiap mungkin atau meninggalkannya. Bermula dalilnya, jika tiada harus, nescaya bertukar hakikat mungkin itu jadi wajib atau jadi mustahil. Dan bertukar hakikat mungkin itu mustahilnya, maka apabila mustahil bertukar hakikat mungkin itu, nescaya tetaplah harus bagi Allah pada menjadinya atau meninggalkannya. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, pemberian daripada dia semata. Berikan kita nikmat Islam, nikmat taat, jauhkan kita daripada maksiat, dan diberikan pula keterbukaan hati kita untuk duduk dalam majlis yang mulia, untuk mengenali Allah, mengenali Rasul dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita seronok, haloba, tamak untuk terus nak belajar apa yang Allah Ta'ala fardukan ke atas kita, khasnya dalam bab-bab ketuhanan ni yang begitu nipis sangat iman kita, hati sanubari kita dalam nak mengenal Allah Ta'ala yang Maha Pencipta, yang Dia telah menjadikan kita dan murniakan segala-galanya apa keperluan hidup kita, yang kebanyakan kita dan banyak masa kita lalai dan lupa pada Dia. Mohonlah keampunan daripada Dia, Dia saja boleh mengampun kita. Dan mudahan dengan majlis umpama ni Allah Ta'ala lapangkan hati sanubari kita, bukakan fikiran kita, bukakan hijab hati kita yang banyak alpa dan leka, jadikan kita sentiasa untuk berzikir pada Dia, mentauhidkan Dia, rujuk pada Dia, sentiasa menyedari kewujudan Dia dan wajib wujud Dia, yang kita ni adalah natijah daripada segala sifat kesempurnaan Dia. Wajib kita mensyukuri Dia, memuji Dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak sambung ni seterusnya sifat nisbah tertib kita belajar dalam kitab ni. Yang terdekatnya kita bicara bab kalam. Jadi sikit sebanyak ada saya sebut dah dulu. Yang terdekat mengenai pembahasan ilmu ni, selepas ma'ani ni, atas pendapat yang masyhur, ada pembincangan sifat ma'nawiyah. Kita kira sampai 13 sampai kalam ni atas kaedah yang muktamad, pendapat yang paling sahih, yang muafakat antara kaedah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bahkan jumhur semua ulama ahli sunnah wal jamaah tak ada seorang berkhilaf. Kalau atas jalan ringkas ni kaul yang paling kuat 13 lah. Walaupun begitu ada ulama yang mensabitkan tambah 7 lagi supaya jangan tersilap nanti kod-kod ianya ternafi.
itulah sifat ma'nawiyah. Dengan apa saya sebut sekali lalu, sifat ma'nawiyah ni dia adalah satu sifat nisbah khilaf satu hal, dan khilaf tu pasal apa? Pasal dia adalah sifat yang sepatutnya kalau dengan fahaman kita yang dah betul dengan apa kita dah belajar mengenai zat dan sifat, yang sifat tak mungkin ada, sifat tak boleh berdiri sendiri dengan semata-mata sifat, bahkan sifat mesti sabit di zat, dan zat tak mungkin ada zat melainkan setiap zat mesti ada sifat. Dan kita bicara sifat dan zat ni pasal apa? Pasal bicara teras kita adalah la ilaha illallah, tiada lah bersifat uluhiyah ni melainkan Allah. Jadi Allah tu apa? Nama dia. Bila sebut nama mesti ada musamma dia, mesti ada zat yang bernama demikian yang akan dirujuk kepada dia. Jadi setiap nama mesti sabit zat. Begitu juga setiap sifat mesti sabit zat yang akan dirujuk. Itu yang antara definisi ta'rif zat ni, dia ialah marji'ul asma' wa sifat. Maksudnya sebut nama, sebut sifat, mesti ada zat yang akan dirujuk kepada dia. Dan zat takkan ada zat semata-mata, kerana zat tentu ada sifat dan ciri dia, dan dengan ciri dan sifat yang ada pada zat tu mesti sepatutnya sayugianya, dan kita tengok depan mata kita, mesti setiap benda yang ada sifat dia, tentu ada nama dia walaupun sekecil-kecil perkara. Jadi asal nak sebutnya, bicara kita dalam bab zat sifat ke Allah, tentulah sifat sabit sungguh di zat. Khas kita bicara sifat ma'ani. Satu, bila bicara sifat ma'ani ni pasal dia sifat wujudi. Ada istilah-istilah saya dah sebut tu, yang tu kalau agak tak faham, agak muskil, tanya balik lah kan. Pasal sekali lalu ada benda yang kita sebut, kadang dah sebut awal, kadang masa tu tak dengar ataupun terleka, ataupun rasa macam faham tapi rasa macam tak pernah dengar je lagi. Silalah ambil penyataan, pasal kadang-kadang tak faham bab tu, dia mengganggu dengan apa pelajaran nak akan datang kan. Tentu kena rajin mulut bertanya. Tapi bertanya ni janganlah lain daripada apa yang saya bentang. Sehari saya cerita ma'ani, ma'nawiyah, zat, sifat. Sehari Ustaz cerita COVID sikit, aku tampar sikit je tahu kan. Kalau sambil-sambil itu saya sebut COVID, tak apalah kan. Tapi tengoklah COVID saya sebut dalam sudut apa. Contoh kan, apa saya nak sebut ni. Soal lah, khas satu kita bicara ni zat, sifat. Nak bicara tahu mana? Ma'nawiyah. Atas kata sifat ni, saya dah sebut, kita dah belajar prinsip linguistik, kaedah bahasa ni. Saya sebut dengan bahasa Inggeris. Apa dia? Kalau yang ni boleh cook, kita panggil cooker kan. Print kita boleh panggil, kita panggil dia printer. Kaedah penamaan bahasa Inggeris itu, bahasa Arab pun skopel, bahasa Melayu pun gitu kan. Kalau orang ni ada sifat curi, kita panggil dia pencuri kan. Kalau dia boleh tulis, kita panggil dia penulis. Cuma kadang-kadang bahasa Melayu ni bila kita sebut, dia jadi macam lawak sikit. Kalau dia boleh sapu, kita panggil penyapu. Kalau dia pakar gali lubang, kita panggil dia penggali, bukan benggali. Saya lawak tu sambil tak gelak tak apa, tapi passion saya dah tu minta maaf lah. Dia sebut dia boleh sapu, jadi dia penyapu. Ya, kalau atas prinsip penamaan dengan pe tu, tentulah sapu, penyapu, curi, pencuri, rompak, perompak lah. Itulah tulis, penulis, baca, pembaca. Macam tu kan. Belajar, pelajar. Guru, pengguru, mengajar, pengajar. Cuma ada peng, pem, peng. Macam tu lah bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun ada konsep macam tu. Bahasa Arab apatah lagi lah bahasa Quran. Dan tu setiap yang ilmu tentu alim, setiap yang kudrat tentu
qadir, ambil isim fa'il aja pun. Setiap yang iradat tentu murid. Itu yang kalau tak kerti hafal lah. Kalau kita memang pandai nak mengolah mengikut kaedah-kaedah bahasa, alhamdulillah. Kalau tak pandai pun hafal aja dulu. Betul macam mana nak pandai? Ngaji lama sikit, ngaji ilmu yang khas untuk boleh support kita untuk faham konsep-konsep dan prinsip tu, prinsip penamaan tu. Jadi bila Allah sabit zat dia dan dia ada sifat ilmu, bila sabit ilmu maka zat yang ada ilmu dipanggil alim. Contohlah, bila ada hayat maka zat yang sabit hayat pada dia adalah zat yang hayyun. Bila zat yang sabit sama dipanggil zat sami', zat yang sabit basar dipanggil zat basir, zat yang sabit kalam tentu dipanggil zat yang mutakallim. Jadi kalau kita hafal tu, saya tanya tu tak boleh jawab dah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kita hafal dengan kaunuhu tu. Cuma yang saya sebut tu tak ada kaunuhu. Tak ada kaunuhu tu pasal apa? Pasal itu adalah irtibat, yang iltizamiyah, yang berlaziman. Ada makni mesti sabit maknawiyah. Bila makni sabit di zat, maksudnya sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam ni, bila sabit di zat, tentu zat tu dia akan ada nama dia di atas, menunjukkan ada sifat tu di dia. Boleh faham saya kat apa? Boleh faham saya kat apa? Drive, so we call him driver. Kenapa panggil driver? Pasal dia boleh drive. Pasal apa panggil printer? Pasal dia boleh print. Kali sudah jawab, jangan buat pasal lah. Okay, Iman jawab, cuba try jawab. Ni rice cooker, pasal apa kita panggil dia cooker? Tak tahu. Pasal boleh cook. Alamak, pasal ni boleh jawab. Yang buat pasal boleh? Umur apa? Oh, ingat ke 18? 14 boleh jawab, boleh faham. Don't drop your water face lah. Tu bunyi orang putih tapi kat Melayu. Don't embarrass yourself lah. That stupid person. Macam tu pun tak boleh, cannot understand. Boleh faham? Boleh? Boleh. Umur apa? 85? 14 juga? 14. Apa cerita ni? Saya nak sebut apa? Cuma bila bahasa Arab tak biasa dengar, nampak macam susah lah. Dan bahasa Arab tahu lagi senang. Senang. Cuma kalau dah ada dulu, tak ada peluang, bila ada peluang, belajarlah. Itulah kan. Tambah pula PKP, dia buat apa? Makan tidur. Badan kau gemuk kedempol. Pergi tu. Kencing busuk dah. Nama kencing busuk, kencing manis. Apa sambil-sambil tu saya sebut gitulah kan. Apa saya nak sebut ni, carilah peluang mana-mana boleh belajar tu. Kalau boleh pergi tempat, boleh mengaji, boleh belajar khas pula, lagi best. Pula tu matlamat kita ilmu ni nak buat apa? Ilmu ni alat-alat untuk memantapkan faham kita dengan apa kita belajar. Baik, itu sikit lah, bebel sikit bab tu dari sebab belajar, mengaji apa. Jadi yang tu yang saya kata kena fokus apa yang kita belajar. Saya takkan lari topiknya. Saya memang nak bagi faham apa benda yang sepatutnya kena faham tu. Pasal dulu pun saya duk mengaji bab ni, bila ada orang yang dia tak boleh nak cerita apa yang sepatutnya dia faham, dia boleh cerita tu, kita melanggar apa pasal dia cerita apa ni, tak tahu arah kan. Masa tu kita nak tanya pun tak kerti. Tapi bila belajar, bila faham tu, saya rasa dia sangat mahal. Pasal saya nak faham dulu susah. Bila saya boleh faham tu, saya cerita tu, dengar mereka tak dengar ambil faham, aku rasa nak sepak je. Tu saya geram tu. Pasal saya susah payah dulu belajar faham. Bila saya cerita ni, tengok macam orang buat sadin buat seti, mereka tak faham. Saya susah payah cerita dengan bahasa Inggeris, dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Arab. Bahasa Arab kau tak support. Saya bagi misal dengan bahasa Inggeris, saya bagi misal dengan bahasa Melayu, tak faham juga. Tu kadang geram juga. Tapi kalau budak pondok ni memang boleh balas. Tapi kalau orang luar tu yang kadang saya ngamuk tu, orang lain tak pernah tengok saya ngamuk, saya bebel kat orang kampung. Yang orang lain tak pernah bebel kat orang kampung, saya bebel kat orang kampung. Apa? Nak jadi apa saya kata? Ngaji macam ni, itu yang bodoh sampai kiamat. Saya punya ayat tak boleh.
Tambah adab pun tak jaga. Duduk pula selagi besar masjid, selagi tu dia duduk jauh hujung. Duduk pula menyorok-menyorok, duduk gelap-gelap. Jadi tambah tu bilik handset dulu. Hak tu kalau ada elastik tu. Okey. Bebel sikit pak tu nak. Bebel lagi. Ini nak cerita apa? Jadi atas kita nak bicara, kalau kata kita panggil driver pasal boleh drive, panggil cooker pasal boleh cook, panggil printer pasal boleh print, etc. lah. Tak payahlah syarah banyak-banyak. Saya bukan nak ajar bahasa Inggeris. Tapi prinsip faham dia macam tu. Jadi Allah pasal apa? Kalau sebut Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Pasal apa qadir? Sebut kudrat. Cuma yang tu dalam bentuk backwards. Nisbah. Sebut zat yang ada sifat, cari sifat. Dia punya cara tu cara backward lah, cara terbalik kan. Itu kita belajar dalam ilmu saraf khasnya, kita kena boleh daripada kalimah boleh tasrif kepada kalimah, daripada kalimah boleh tahu asal usul dia daripada mana kalimah ni. Banyak umur jumpa belajar. Orang awam apa ni, carilah jalan. Ada saya duduk kempen pun kata, darilah dengar. Kalau ada saya dah mengajar apa esok, ada yang boleh zoom apa program tu, ikutlah mana yang boleh tu kan. Okey, sikit sebanyak sebut itu. Jadi kita nak sebut atas nama maknawiyah ni, tang mana yang maknawiyah tu? Atas nama sifat tu. Tang makna sifat ni adalah keadaan sifat tu ada di zat tu. Itulah sifat. Tentulah sifat. Bila ada ilmu, tentu zat yang ada ilmu dipanggil alim. Atas nama manawiyah, bila ilmu, tentulah kaunuhu aliman. Kaunuhu tu pasal apa? Kaunuhu tu nak menunjukkan memang sifat ilmu sabit di zat. Boleh? Itu je. Itulah sifat manawiyah. Sepatutnya nak kena sebut tak? Sepatutnya nak kena sebut tak? Dua kali soalan dah ni. Sepatutnya nak kena sebut tak? Kenapa tak payah? Kan dah drive boleh, tentulah driver. Mestilah kenapa panggil driver? Mestilah dia boleh drive, satu panggil driver. Bila itu pun bengap, tak faham. Kenapa kata Allah Ta'ala qadir? Tentulah sebut kudrat. Mesti ada kaunuhu qadiran pada Allah Ta'ala. Satulah dia qadir, satu dia qadir. Tapi ada orang takut dia salah faham macam tu. Macam mana? Oleh kerana bab akidah ni, salah faham dalam akidah ni, dia masalah besar. Ulama tu yang kaedah Abu Mansur Maturidi macam mana? Dia sebut juga asing ma'nawiyah, nak menunjukkan kata kita sebut ilmu yang ni bukan satu benda asing dengan zat Allah Ta'ala. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, menunjukkan ni sifat. Sifat ni mesti subut, tentu ada, tak pasti sabit di zat. Bila sifat ni ada di zat, itulah zat Allah Ta'ala digelar dengan qadir, lagi murid, lagi alim, hayyun, sami', basir, mutakallim. Pasal apa? Pasal sebut sifat-sifat tu. Bila sebut sifat ni, apa maksud dia? Tentulah ada keadaan sifat tu di zat. Itulah dipanggil kaunu, keadaan dia berkuasa. Apa maksudnya? Ada sifat kuasa di zat. Itulah kaun. Semua tu kepala fahamnya tu, fahamlah tu. Tu yang saya kata, perlu ke nak hurai bila seorang boleh drive, kita panggil dia driver? Tak perlu dah. Okey. Itu yang pendapat paling sahih, pendapat paling kuat kata tak payah sebut dah maknawiyah ni. Pasal apa? Bahasa orang putihnya disebut understood. Dia mafhum. Dia panggil ma'huduz zihin. Apa ma'huduz zihin? Sedia maklum dalam akal. Sebut kudrat, tentulah Allah qadir. Tak payah sebut lah. Pasal apa? Understood. Bahasa understood tu faham kot orang putih kan? Tak ada. Tu saya bagi misal bahasa Inggeris, bahasa zaman Melayu, saya sebut bahasa Arab. Melayu lah. Dan saya sebut bahasa macam-macam tu pasal apa? Orang mengaji pun macam-macam. Ada orang dengan bahasa Melayu tak boleh faham kot, dia boleh faham bahasa Inggeris, tumpang bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ada, bahasa Arab. Arab kena tak faham. Saya tak tahulah kalau bahasa lain dia tak faham tu, tak tahu benda kan. Sekalipun katalah kita tak pandai bahasa Inggeris, aku blur langsung bahasa Inggeris. Tak apalah, kau dengar je lah. Maksudnya ada jalan nak faham dan nak hurai dengan bahasa Inggeris.
Ada jalan nak faham dengan bahasa Arab, ada jalan nak faham dengan bahasa Melayu. Boleh ke tak? Cuma bila bahasa Melayu ni dikurang sikit kebolehan untuk hurai dengan bahasa tu. Allah Ta'ala kuasa, maka dia Tuhan yang berkuasa. Allah Ta'ala bila dia ada kehendak, maka dia Tuhan yang berkehendak. Itu yang bahasa lama guna bahasa kita tu. Bila dia ada ilmu, maka dia Tuhan yang berilmu. Kalau bahasa dia tahu, tentulah dia Tuhan yang mengetahui ataupun berpengetahuan. Bahasa kita lah tu. Takkan bahasa Melayu pun tak lulus. Dia yang Tuhan yang mengetahui. Apa sebab tu maksudnya apa? Ada sifat tahu di dia. Dia berpengetahuan. Apa maksudnya? Maksudnya ada sifat tahu tu pada diri dia, tu yang berpengetahuan. Ini teruk bahasa-bahasanya tak? Jadi kalau tak boleh jawab tu, maksudnya bahasa Malaysia pun out lah, silap jadi Melayu. Di Jepun tak apa. Saya punya merepek ni tu lah. Saya kata saya merepek ni tu lah. Tambah mengaji pula, kita duk mengajar, dia buat hayat, buat steam dia buat tak pasal, kau baling lagi apa tu. Kita tu, saya kata saya susah payah dulu mengaji nak faham. Saya dah faham, saya cerita. Saya punya cerita ni memang siapa dengar betul-betul memang boleh faham. Habis-habis buat tak tahu je, kau baling muka dengan batu, apa tu. Nak saya sebut, saya punya bahasa sama, barat saya macam tu lah. Pasal dia tak tahu, dia macam babi tak tahu. Kita tabur batu permata, dia tak tahu apa nilai permata yang kita dah hantar tabur. Tu bahasa-bahasa untuk bahasa Arab tu kan. Orang tak tahu nilai, kita duk bagi cerita apa yang sepatutnya kena faham tu. Dia kata kanasri durari amamal khizir, seperti tabur batu permata di hadapan babi. Babi juga kan tahu kita tabur batu permata, benda-benda berharga juga faham. Ada mesti tahu duk sengih benda, orang duk cerita benda lain yang dia faham. Tu saya suruh sediakan buku, nak tulis kitab lagi, besar bapak, besar anak pada bapak. Saya dah sebutkan huraian yang besar anak pada bapak kan. Ada lagi buku nota? Belum ni? Tak beli lagi? Dah beli dah? Bawa belum? Tak bawa lagi? Bila nak bawa? Tahun depan? Esok orang nak bawa. Oh, esok azam 7 Muharram bawa azam 7 Muharram. Oh, hari Ahad orang nak mula. Ahad, Senin, Selasa, hari pertama kan? Macam tu? Oh, macam tu. Jadilah juga. Yang tak beli apa-apa ni buat macam mana? Kata saya merepek dah, beli kitab apa-apa. Kau hadis okey kot lagi kan? Semua dengar tu, zup. Ustaz test saya tengok. Okey. Kalau sudi, saya nak sudi kan? Boleh? Bukan sudi saya nak santau tuan-tuan, tak? Saya nak sudi kan, kata boleh ingat tu. Kalau boleh ingat tak apa. Tak apa, tak ada marah. Saya dah cerita Imam Syafi'i belajar macam mana kan. Ulama kita yang pakar-pakar macam tu pun dibuat juga kaedah untuk nak bagi ingat tu. Sampai guru dia tegur. Cara belajar untuk orang lain belajar dengan kitab, dengan tulis. Dia tak ada, dia buat kat tangan dia pasal dia tak ada duit nak beli. Tapi cari juga jalan untuk boleh ingat tu. Cara dia belajar tu. Kita ni tak tahu, tak faham. Susahlah. Dah blok dah kepala otak untuk faham, sedangkan boleh faham. Baik. Itu muhafid sikit. Jadi tu yang saya kata, kalau ikut tak faham, tak bicara dah sifat ma'nawiyah pun faham dah. Sambil-sambil itu saya dah sebut. Kalau tak faham juga lagi, tanyalah apa agak-agak saya bagi penjelasan ma'nawiyah tu yang tak boleh nak kecap. Tentu dulu. Boleh faham? Ada soalan? Kaedah faham ni nak tahu macam mana? Sembang balik nanti, tanya, boleh jawab, boleh hurai. Sambil basuh pinggan tu, khidmat macam mana? Kau faham tadi? Drive driver boleh faham tak? Faham? Aku tak faham lah. What you doing now? I'm washing. Oh, you washing. So, you are washer lah. Pandai lah. Alamak, kesetot gitu. Wash boleh faham, washer. Di tempat ni ada clean. Kalau kita duk buat macam tu, kita apa? Cleaner. Pandai. Alamak. Don't embarrass yourself lah. Don't make yourself. Bengong lah. Senang je faham tu. Cuma kita tak faham bahasa Arab. Nanti ustaz ajar lah sorok kat kita. Oh, okey. Saya nanti nak tunggu kelas sorok bila ni. Biar dia nanti tu, dia geram tu. Dapat aja puk belajar. Oh, yang ni lah.
Yang kata tu, sekarang baru faham Arab lagi pada bahasa Inggeris, faham Arab lagi pada bahasa Melayu. Steady. Ngaji mesti ada semangat dan azamnya tu. Apa cerita ni? Okey, kalau tak ada, saya nak teruskan. Khasnya dengan prinsip depan kita nak belajar ni, harus. Sebelum nak harus tu, saya nak juga recall balik apa saya dah sebut, dan khasnya nak sebut apa benda yang saya nak sebut ni sebelum masuk pada sifat harus. Pasal kita belajar bab wajib, yang kita dah belajar sampai 13 ni, wajib yang muktamad, ada dalil akli, nakli. Ayat-ayat pula semua ayat muhkam yang tak boleh dinafi. Nafi satu daripada-nya cukup jadi kufur. Walaupun ada pembahasan Mu'tazilah apa-apa dia mensabitkan Ma'nawiyah, tak ambil makni. Kalau atas ringkas, macam mana? Tak ada Ma'nawiyah, tak ada makni, macam mana? Itu yang saya kata, kalau atas jalan 13 menafi makni, kufur. Walaupun Mu'tazilah dia mensabitkan Ma'nawiyah tapi dia tak mensabitkan makni, bengap sikit dari segi prinsip linguistik. Sepatutnya bila sabit Ma'nawiyah tentulah sebut makni. Sepatutnya dia ada dilalah iltizam macam tu, being understood macam tu. Tapi he cannot understand like that. Kita abaikanlah. Kalau ada bahas dulu ulama-ulama kita pun, setelah ni tak ada orang macam tu, pasal dia orang pun bukan orang Arab, bahas macam tu pun dia pun tak orang faham. Tu yang saya abaikan tu, saya sebut kata 13 ni satu nafi daripadanya adalah kufur. Walaupun dia menafikan makni, dia sabitkan Ma'nawiyah, masih lagi beriman dengan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Dengarlah saya sebut macam tu. Itu pun saya dah huraikan mengapa saya kata kufur tu. Okey, tentang masalah Mu'tazilah tu sikit. Baik. Dan kita belajar ni atas nama sifat 13, atas nama ma'ani ini, kudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam. Saya juga dah menyambil sebut apa dia? Ada sifat yang akal kita sepatutnya di atas kata Allah mendengar, melihat, berkata-kata, tentulah dia membau, merasa, menyentuh. Sepatutnya. Tapi bila walaupun akal akan mengiyakan ni sifat-sifat kesempurnaan, tapi bila nas tak ada, tartib kita macam mana? Apa istilah saya sebut itu? Tawakuf. Tentu bila tawakuf, kita memang tak bilang sifat 3 tu, atau istilahnya dipanggil idrak. Tak bilang idrak dalam kaedah yang paling sahih, paling kuat dalam Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan berhenti dekat kalam. Okey, siap, boleh. Yang tu apa? Akal mensabitkan tapi nas tak ada. Okey, saya nak sambung sikit sebelum masuk bab harus ni. Itu pun dan tak dan satu hal. Kalau selagi tak faham, saya akan selesaikan situ. Kalau dengan habis masa tu saya selesaikan tu, tak hak tu je lah, harus nanti masuk esok insya-Allah. Baik. Asal nak sebut apa? Membau, menyentuh, merasa ni akal sabit tapi nafs tak ada. Kaedah kita apa? Tawakuf. Dengar elok alat tu. Tawakuf. Saya nak sebut ni apa? Dalam Quran ada, tapi akal tak boleh terima. Pasal bercanggah dengan prinsip muhkam. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah Ta'ala. Pula. Wa yabqa wajhu rabbika. Kekalah muka Tuhan kau. Ada yang Quran pula sebut macam mana? Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tadi sebut dengan mufrad, tangan Allah Ta'ala. Sekarang bahkan Allah ada 2 tangan. 2 tangan. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit ni kami cipta dengan tangan-tangan kami. Tangan-tangan kami. Apa maksudnya tangan-tangan kami? Banyak tangan. Allah 1 tangan ke 2 tangan ke banyak tangan? Quran ni. Oh, Ta'ala ada muka, Allah ada tangan. Was-samawati matwiyatun bi yamini. Langit esok pada kiamat Allah Ta'ala gulung dengan tangan kanan dia. Tangan kanan pula. Tangan kanan tentu tangan kiri. 1 tangan ke 2 tangan ke, ada kanan kiri pula. Kita belajar itu prinsip mukhalafah apa? Takkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat makhluk. Takkan dia ada pihak kiri kanan. Takkan dia ada juzuk dan anggota muka tangan. Takkan macam tu. Tak masuk akal betul. Dia ada yang Quran. Membau, menyentuh, merasa apa? Quran tak ada, hadis tak ada. Tapi akal kata sepatutnya
Sabitlah sifat tu, pasal tu sifat kamalat. Kalau dia tak membau, sedangkan dia bagi kita bau, kita lagi handai daripada dia, pasal kita boleh membau, Allah tak tahu bau. Mustahil. Tapi atas nama nak bubuh kata Allah maha membau, menyentuh, tak berguna satu istilah khas pasal tak ada nas. Waktu nak sabitkan dia atas nama idrak tu, bahas ulama ahli sunnah wal jamaah, kita tak sebut khas, bahkan tawakuf, itu paling kuat. Satu, tak ada, dia sampai sama basar kalam aja. Di sebuah bahas ada bahas. Boleh faham saya sebut tu. Jadi kalau ayat yang cerita muka, tangan, mata, ni macam mana ni? Yang ni dia terbalik pada hak tu. Apa dia? Nas ada, tapi akal tak boleh terima. Kenapa akal tak boleh terima? Pasal dia bercanggah dengan ayat Quran lain. Lagipun mana boleh terima akal? Allah satu tangan pun dia, dua tangan pun dia, banyak tangan pun dia. Mana betul? Allah satu tangan ke, dua tangan ke, banyak tangan? Subhanallah. Okey. Itu ayat Quran tu nak buat macam mana? Yang tu yang istilah ulama, bila ada ayat Quran datang ataupun dalam hadis yang datang tu bercanggah dengan prinsip muhkam, la ilaha illallah, Allah tak ajak dengan sesuatu, Allah ni laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala ni ahad, wahid, apa mana, la yang fasil minhu syai', takkan ada sesuatu tercerai daripada dia, dia pun bukan mumpasil daripada syai', mustahil dia berjuzuk anggota, mustahil ada makna tangan, muka, mata, kaki. Subhanallah. Baik, kalau itu ayat Quran tu macam mana? Atas istilah ulama ahli sunnah wal jamaah kita, ayat Quran tu memang ayat Quran, mana boleh nafi. Lepas tu yang tak munasabah dengan akal, bertentangan pula, berlaku pula kontradik dengan ayat-ayat Quran lain, macam mana? Ayat Quran ni dia ada special punya istilah. Pasal dia ayat Quran ni dipanggil ayat mutasyabihat. Dipanggil mutasyabihat. Kenapa panggil mutasyabihat? Kerana baca tu sekali lalu dia akan memahamkan benda yang tak sepatutnya kepada Allah Ta'ala. Dia akan cepat pergi situ. Ada muka? Ada tangan? Allah Ta'ala pun ada makhluk yang dia tak pandang esok. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah Ta'ala tak pandang dia di akhirat esok. Allah Ta'ala tak pandang, dia tak nampak ke? Macam-macam kalau saya sebut ayat Quran satu-satu tu kan memang ada. Yang tu saya sebut masalah ayat yang menceritakan anggota. Begitu juga ayat-ayat yang kita ada beberapa sebahagian yang kita sebut Allah Ta'ala seolah-olah macam perlu uji dan cuba, liya'lamal mujahidin minkum, supaya Allah Ta'ala tahu orang yang berjihad. Allah Ta'ala uji untuk Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tak tahu ke kalau dia tak uji? Ayat-ayat yang macam tu muskil kan? Muskil. Sedangkan dia ilah, sedangkan dia inkisyaf, sedangkan dia sempurna, sedangkan dia ilah, dia mesti sempurna, dia mesti kamil, takkan ada sifat kekurangan. Yang kurang ni makhluk. Tengok ada ayat Quran yang menceritakan seolah-olah Allah pun ada sifat kekurangan macam makhluk juga, dari sudut berjuzuk, lupa, perlukan ujian, perlukan uji kaji, perlu dicuba, perlu apa lagi, ambil faedah daripada sesuatu, berpihak, ada arah. Apa benda ni? Dah dibuat makhluk, dah buat aras, duduk atas aras. Apa benda ni? Apa benda ni? Atas pengkategoriannya ulama namakan ayat-ayat ni, nama dia mutasyabihat. Ini jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi ayat-ayat yang jelas makna, yang tak payah pergi hurai benda-benda lain, memang apa yang disebut tu itulah dipakai. Macam mana ayat? Itu dipanggil ayat muhkam. Ayat yang ada pencanggahan dengan makna dan berlaku kontradik dengan perkataan lain daripada ayat Quran, ayat tu dipanggil mutasyabihat. Jadi kaedah mutasyabihat macam mana? Beriman ayat Quran tu ialah ayat Quran, ada makna mesti. Apa makna dia? Subhanallah, dengan makna zahir yang menunjukkan makna pada sifat makhluk. Subhanallah, itu mesti. Itu langkah pertama yang mesti dibuat. Habis tu nak buat macam mana? Apa makna dia? Paling selamat apa dia? Wallahu a'lam. Itu paling selamat. Itu yang datang kaedah istilah macam tu, yang kata wallahu a'lam tu apa? Kaedah paling selamat. Sudut tang mana? Tak payah bahas, beriman ayat Quran. Beriman aja. Ada ayat Quran? Ada. Makna zahir dah makna sewil, salah. Lepas tu macam mana? Dia mesti ada makna
dah kita tak faham makna, serah makna daripada Allah Ta'ala. Jangan pandai-pandai nak bubuh makna. Lepas tu buat apa? Ulama gunakan satu prinsip sepih dia, kata dia apa? Tafsiruha qiraatiha. Qiraatuha, sorry. Tafsiruha qiraatuha. Tafsir ayat-ayat mutasyabihat ni ialah baca dia, baca je. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baca je. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Nak buat apa? Baca je. Mesti ada mana? Mesti ada mana. Sama prinsip dia macam Yasin. Ada mana? Apa mana? Ada mana? Apa mana? Yasin. Baca je. Wallahu a'lam. Kaf ha ya ain sad. Ada mana? Surely ada mana? Apa mana? Wallahu a'lam. Bukan huruf kaf, huruf sin, ha ya ain sad ke? Memanglah huruf tu, makna dia huruf lah. Subhanallah. Takkan makna huruf aja. Toha ada mana? Mana apa? Wallahu a'lam. Qaf ada mana? Mana apa? Pandai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ada mana? Apa makna? Oh, pandai. Nah, budak-budak pandai. Tapi ajar Wahabi jenuh, tumbukkan dia. Satu, jangan salah dapat didikan. Dapat didikan sibil nak betul susah. Baik faham ayat mutasyabihat ke, bab tauhid ke, bab ahli tasawuf ke, bab fiqh ke, jangan silap belajar. Silap belajar nak betul kepala otak susah. Susah. Satu mengaji mesti gurunya betul. Dia ibarat dia macam mana? Kain yang putih, ya kan? Dah silap buah corak, nak buat corak lain, nak rendam klorak, nak pergi putih lain macam mana asal, tak boleh dah. Memang boleh dicorak lain betul tak? Tapi serupa ke macam kain bersih yang dicorak dengan corak yang betul? Oh, tak sama. Tak sama. Satu, jangan dah comot, dah kotor dah. Untuk baru nak corak balik. Oh, jenuh. Dia bertampung juga. Kotor tu nampak juga. Kalau tak banyak pun nanti dia tercemar juga. Tengok saya buat perbandingan macam tu kan. Dengar. Paling mahal kita macam mana? Kita dah tercemar. Macam-macam benda yang rosak. Dan orang pun tak ambil peduli kat kita. Ibarat kita ni macam tunggul kayu. Nak bakar pun api tak apa nak makan. Nak buat kayu api pun tak boleh. Pasal kena ada benda lain boleh diterbakar. Dia sendiri tak boleh terbakar. Nak apa? Nak buat apa? Kayu tiang pun tak boleh. Nak buat papan rapuh, nak buat tiang lah. Makanan katalah gitu kan. Tak tahan. Orang buang je kayu ni. Tok guru kita yang mulia ni dia buat apa? Kalau nisbah kayu tadi tu, dia ambil kayu yang tak berguna ni, orang buang, dia buat apa? Dia mesin elok-elok, bagi perancor. Dah tercemar ni, orang kecil, orang berak apa semua orang tak nak lah. Dia ambil, dia perancor, bagi perancor elok-elok. Lepas tu dia rendam dalam air. Dia buat apa? Dia buat kertas, selai. Lepas tu dia buat apa? Dia tulis ayat Quran kat kertas ni. Bila tulis ayat Quran, ada orang boleh pegang tak? Tak boleh pegang melainkan wuduk. Mulia tak Al-Quran? Mulia. Oh, paling mahal untuk guru yang macam ni. Apa dia? Benda dah rosak, masyarakat tak mau terima. Dia boleh perancur dan pelebur, tapi kena boleh terima dirilah untuk dihancur dan dilebur kan. Jangan ikut kepala otak kau lah kan. Masa itu mari sini boleh menerima, boleh untuk dihancur dan dilebur kan. Jangan ikut kepala otak kau mesti ikut sistem sini, ikut peraturan sini. Hatta makan dan minum pun mesti ikut peraturan sini. Nak keluar masuk semestinya, nak berjemaah semestinya, apa kitab nak kena belajar mestinya, sembayang nak pakai pakaian apa semestinya, mesti peraturan sini. Nak makan minum pun mesti peraturan macam sini. Nak pakaian pun peraturan macam sini. Kau tak nak keluar, kasar sikit lah. Pasal apa? Itu peraturan. Nak perancur lebur, rendam dalam air, buat kertas selai. Jaga nak cop satu-satu ayat Quran. Orang nak sentuh kau pun tak boleh esok. Macam apa? Tak tulis Quran dengan kau. Kau dapat tanda-tanda mukmin, tanda-tanda salihin, tanda-tanda syuhada.
Ni tanda-tanda pewaris Nabi. Apa yang keluar pada mulut kau, yang ni bukan sebarang orangnya perkataan ni. Kata-kata kau ni bukan perkataan bukan sebarang orang. Akhlak engkau bukan akhlak sebarang orang. Pakaian kau bukan pakaian sebarang orang. Cara-cara engkau tasrif, cara-cara engkau hurai, cara engkau faham tauhid, cara engkau faham fiqh, bukan sebarang orang punya ni. Mencilingkan kau ni siapa? Mahala dia bagi. Jangan kotori diri kita dengan paman-paman yang tak elok. Sikitlah nasihat macam tu kan. Jadi nak cerita apa ni? Mutasyabihat. Kaedah kita dah tak reti, jangan kita pandai-pandai nak kata muka tu muka lah. Jangan. Satu saya sebut tu lah, jangan tersilap ambil guru. Masa nak perbetulkan ni susah. Nak perbetulkan susah. Walaupun kita dah bagi hujah macam-macam dah, susah. Macam mana pun tugas tetap kena buat. Kelahi pun berkelahi lah, bertumbuk pun bertumbuk lah kan. Pasal bertumbuk pun pasal apa? Pasal kita kesian tengok dia. Dah diajak bertumbuk je lah kan. Nisbah macam orang kafir, kita ajak Islam dia tak nak, sampai tahap dia nak perang kita, perang lah. Sama ada kita mati, dia mati. Tapi kita mati tu siapa? Pasal kesian tengok dia. Kalau tahap perang sekalipun, perang tu dia jalan untuk kita selamatkan diri, dan perang je untuk nak alihkan dia. Kalau tak ada jalan lain, perang lah. Kalau ada dia virus, lebih bahaya daripada corona. Mana? Kena bunuh tak? Bunuh. Ada syariat perang tak kat kita? Ada? Bunuh. Cuma nak bunuh ada peraturan nak bunuh, bukan boleh sewenang-wenang bunuh. Tapi ada peraturan bunuh? Ada dalam syariat. Maksud apa? Bila dah sampai tahap bahaya, merosakkan agama, merosakkan akidah, antaranya kalau tak jadi dia kafir harbi sekalipun, rupanya dia murtad. Dia orang Islam, yang tu keluar daripada Islam. Ni virus lagi besar daripada coronavirus. Pacu kepala kalau tak nak taubat. Macam mana dah Islam boleh tak terima Islam, bahkan dia ambil agama lain daripada Islam. Yang ni salah besar. Dah virus gila dah masuk dalam dia. Pasal boleh ambil agama selain daripada Islam. Yang ni bukan calak-calak orang ni. Yang ni memang bahaya sangat. Duduk dalam masyarakat, dia akan jadi menjangkit pada orang lain. Ibarat macam seekor kerbau bawa lumpur, habis semua terbalik, bunuh. Tak boleh lah. Itu yang ada syariat macam tu. Baik. Jadi asal dan sebut, mana-mana ayat Quran atau hadis yang dia ada tapi bercanggah dengan prinsip la ilaha illallah. Ayat ni ayat muhkam ni. Ayat muhkam paling dasar sekali. Lepas tu bila tak betul macam mana nak buat? Ayat Quran atau tak ayat Quran, itu yang kelaskan dia. Ayat nama mutasyabihat. Disiplin belajar saya sebut mudah ni macam mana? Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Habis-habis tak reti hurai, tanya dia, Yasin ada makna tak? Mesti ada makna. Ayat Quran tak? Itu Yasin ni apa? Wallahu alam. Macam itulah kau kena faham. Yadullah mesti ada makna. Terjemah muka, takkan muka kot. Yasin takkan huruf ya huruf sin, takkan Quran huruf ya huruf sin. Apa cerita huruf ya huruf sin? Nonsense selayu. Macam ridiculous, macam mengarut ya. Yasin Toha, Qaf, Nun, macam nonsense. Bolehkah kata nonsense pada ayat Quran? Boleh kata ridiculous, mengarut pada keluaran, boleh kata macam tu? Engkau nak jadi kafir ke apa? Macam tu lah kaedah. Boleh kata orang Ta'ala ada muka, boleh engkau faham Allah ada tangan, boleh engkau faham orang Ta'ala duduk atau arah, dia ambil manfaat pada makhluk dia. Biar betul engkau. Saya kalau tak kau saya filter ke mana? Betul apa kaedah dia? Subhanallah. Mesti ada mana? Mesti ada mana? Apa mana dia? Tafsiruha qiraatuha. Nak tafsir dia adalah baca je dia. Amanna bihi kullum min indi rabbina. Semua ni ayat Quran. Kami beriman apa yang Allah Ta'ala turunkan kat kami. Apa makna dia? Mesti ada makna. Takkan makna dia makna yang menyebabkan jatuhnya martabat Allah sebagai Tuhan sampai dia menyerupai makhluk. Takkan macam tu. Pasal la ilaha illallah prinsip dia apa? Jangan mentuhankan makhluk, jangan memakhlukkan Allah Ta'ala. Itu prinsip besar dalam bab ketuhanan. Jangan memakhlukkan Allah Ta'ala, jangan mentuhankan makhluk. Makhluk sampai dianggap sebagai tempat hajat, tempat pergantungan, sampai pada tahap sembahan. Gila ni. Apatah lagi tak pernah sedar ada yang Allah Ta'ala. Ni salah besar ni.
Memakhlukkan Allah Ta'ala juga adalah satu salah besar. Jadi takkan boleh jadi tauhidnya kalau ada masalah besar ni. Memakhlukkan Allah, mentuhankan makhluk. Jaga elok ayat tu. Ayat tu terlalu pendek, tapi fikir-fikirkan, amati kataan tu. Ada benda yang telah kita hurai, kita dah bagi penjelasan. Kalau tak faham, wajib ambil reti. Wajib ambil reti. Kita dah habis dah, nak ulang balik bukan dia. Nak habis lah, bab Rasulullah apa nanti malaikat lagi. Nak tunggu habis kitab entah bila. Satu mengaji, dengar, kalau boleh hadam elok-elok, sekali lagi dengar, kita jadi proses apa, semak apa yang kita dah ada, dengar, sama tak? Okey, sama, alhamdulillah. Ni satu aliran dengan kita. Pasal kita dah dengar apa yang pada Tok Guru ni, satu aliran. Tengok, lain je ni. Lain je ni. Kita kena buat label lah kat dia. Kita selalu akan sos cili, pedas. Ni sos cili tapi masam. Salah label ke apa? Kedah expired, tengok. Oh, expired. Buang lah. Ni faham saya cakap apa kan? Tu guna kita dah kena dah faham. Cek. Oh, ada masalah punya. Ni Wahabi punya. Syiah punya. Apa faham? Toleh tak kenal Wahabi tak Wahabi apa. Rasa serupa je. Maksudnya bodoh tu. Tak faham, tak erti nak nilai. Macam bab politik kata apa? Semua politik sama je. Dia tak UMNO ke PKR ke apa ke, semua dasar dia sama je, nak kuasa. Bodoh. Buah piu rasa itu. Kalau pasal dia kata sama, dia mesti ada lain tu. Tapi kalau memang semua tengok macam nak kuasa aja, sebelum dapat kuasa macam lain, bila dapat kuasa serupa je, senada aja. Memang nak kuasa, bengong semua tak boleh pakai. Yang tu yang kita kena ada kayu ukur tu. Satu, kita punya dasar perjuangan pun bukan politik, dasar kita agama. Politik sivil tak apa, jangan agama sivil. Okey, panjang lagi saya syarah politik pula. Baik. Jadi asal nak cerita apa ayat-ayat mutasyabihat tu. Dia ada pelajaran khas dia belajar, tapi saya sebut nanti jadi panjang. Saya nak ajar prinsip aja. Yang kata apa? Akal tak boleh terima pasal menyanggah dengan ayat Quran lain. Tapi ayat Quran datang, hadis ada sebut waktu tu. Apa prinsip dia? Bagaimana ayat Quran yang berubah? Pasal Quran nas tak boleh nak diubah, tak boleh ditolak. Menolak ayat Quran kafir. Tapi dia mesti ada makna, dan makna tu tak boleh dipaham. Makna zahir tu menyebabkan salah faham. Macam mana? Serahkan faham dia tu pada Allah Ta'ala. Dia punya sipir dia tu. Dan cara bahasa yang disebut oleh para ulama kita yang terbaik apa dia? Kalau sebut yad, tangan, terjemah memang tangan, bukan makna tangan, dia mesti ada makna. Takkan Allah Ta'ala bertangan? Subhanallah. Dia punya ayat untuk murni tu makna dia apa? Wallahu a'lam. Itu sekurang-kurang untuk selamat kita. Kalau duk faham Allah ada tangan, Allah ada muka, muka Allah, muka yang layak, muka Allah lain pada muka kita, tapi dia ada muka, masalah. Maksudnya kau tak faham macam mana nak selesaikan ayat mutasyabihat. Okey, sekali lalu saya dah sebut prinsip. Kita punya pembahasan kalau tertib ahli sunnah wal jamaah pun dah habis bab-bab wajib pada Allah Ta'ala. Antaranya bahas idrak, antaranya bahas ayat mutasyabihat, baru masuk bab harus. Sebab harus ni dia bab af'al, bab perbuatan. Kita belajar bab sifat 20, ringkas dia 13 ni, dia bicara bab zat, bab sifat. Satu wujud khas bab zat. Kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wa daniyah. Yang ni adalah sepe-sepe kawalan supaya jangan salah faham ke zat Allah Ta'ala. Sifat pula dia bukan sifat yang memang sabit di zat, tapi dia sifat untuk supaya jangan salah faham ke zat Allah Ta'ala. Pasal kita tak boleh nak memikir zat Allah Ta'ala. Apa di sebelum dia? Kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wa daniyah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam ni, ini sifat yang sungguh ada di zat. Dengan sabit sifat ni,
maka zat Allah akan ada nama khas dia, zat yang mempunyai sifat demikian. Qadiran, muridan, alim, hayyan, sami'an, basiran, takaliman. Dan ringkas tu dia ialah teras segala sifat. Sifat ni lah akan melayakkan segala nama-nama dia yang Asmaul Husna. Dan semua nama-nama Asmaul Husna tu mestilah dihurai dengan disiplin ni 13 yang tepat dengan dalil akli nakli tanpa khilaf. Itu disiplin. Baik. Baru nanti kita akan masuk bab harus bagi Allah Ta'ala. Bila dah sabit zat dia, sifat dia, faham zat dengan sifat sempurna, khas, nak tengok tahu mana? Bab af'al. Walaupun ada bab af'al kita dah tengok dari satu sudut, bila bicara bab mukhalafah satu, dalam bab wadaniyah satu. Wadaniyah dari sudut kata perbuatan Allah Ta'ala tunggal. Maksud dia macam mana? Dia saja ada quwwah, makhluk tak ada quwwah. Prinsip tu kita dah bicara. Prinsip dalam mukhalafah Allah Ta'ala perbuatan dia tak perlu pada sabab, dia tak perlu pada zaman, tak perlu pada bahan untuk dia nak buat sesuatu. Kita semua perlu bahan, perlu masa, perlu olahan untuk siapkan dia. Allah dia nak buat sesuatu, dia tak perlu bahan, dia tak perlu sabab, dia tak perlu masa untuk mengolah dia. Bahkan kun mayakun. Nisbah perbuatan dia. Ada kita belajar sekali lalu, perasan tak perasan tu kita nak belajar yang harus ni apa dia? Nisbah Allah memang dia ada. Sebelum ada makhluk ni memang Allah sahaja. Sabit zat dia, sabit nama dia, sabit sifat kesempurnaan dia, dan tentulah sabit quwwah pada dia untuk dia buat makhluk. Yang tu dia atas istilah ilmu tauhid dipanggil suluhi qadim. Hak Allah Ta'ala dia nak buat makhluk dia, dan makhluk pun semua dalam ilmu dia, dan semua dalam takluk ilmu dia dan kehendak dia, iradah dia, di mana makhluk dia nak buat, dia zahirkan makhluk. Yang tu baru cerita af'al dia. Apa hukum dia nak buat makhluk? Harus. Boleh dia buat? Boleh. Walaupun dah buat jadi wajib ke? Tidak. Tetap martabat makhluk harus adalah harus. Makhluk walaupun dah buat, tetap martabat dia mumkinul wujud. Allah wajibul wujud. Mesti faham betul lah tuan. Mesti betul. Mesti betul. Situ dululah. Jadi saya clear kan 13, recall balik, menyentuh, membau, merasa, atau istilahnya dipanggil idrak. Lepas tu ke depan sikit sudut bab tu kena tawakuf pasal sabit dengan akal tapi nas tak ada. Ni nas ada tapi bercanggah pula dengan akal. Betul, akal Quran ni dua-dua bab ni mesti bagi betul, nak synchronizekan dia. Bukan saya buat, ulama kita dah proses dah semua tu kan, dia selesaikan dah untuk kita. Datang nas bercanggah dengan ayat muhkam, buat macam mana? Tafsiruha adalah qiraatuha, ataupun isyarat dia ambil ruha kama ja'at. Lalukan ayat mutasyabihat ni macam mana dia datang. Apa maksud dia? Baca. Beriman saja. Apa makna dia? Serah pada Allah Ta'ala. Tanzih daripada sifat makhluk, tafwid pada Allah Ta'ala. Tafwid maksudnya serah pada Allah Ta'ala. Okey, siap. Sambung nanti sifat harus. Baru cerita bab afal. Okey, ada soalan? Boleh? Menafikan sifat idrak, dia tak jadi kufur secara mutlak, tapi tak cermat dalam bab menghukum. Apa benda yang di luar daripada pengetahuan kita, nisbah nas memang tak ada, tapi nak menafikan sama sekali sifat tu macam tak apa kena. Jadi yang istilahnya terbaiknya pendapat ulama apa dia? Tawakuf. Tawakuf. Ada ulama dia kata tak sabitkan sifat idrak atas nama khas, tapi masukkan dia dalam bab ilmu. Sehingga dia ada guru-guru syarah macam tu lah. Macam mana masuk ilmu? Allah Ta'ala ilmu dia tahu tak panas? Dia tahu panas.
Dia tahu sejuk, dia tahu manis, masam, jenis rasa. Semua dia yang cipta rasa. Dia tahu, dia tahu rasa, dia tahu bau, dia tahu sentuh. Dengan bahasa dia gitulah. 3 sifat tu. Dia duduk dalam ilmu. Dia duduk dalam sifat ilmu. Yang tu memang tak ada seorang ulama pun menidakkan dia. Menidakkan dia. Jadi cuma nak sebut atas nama sifat khas idrak. Yang idrak tu 3 deria tu di sebelah kita tu. Macam mana? Itu tawakuf. Itu tawakuf. Pasal tak datang atas jalan nas sifatnya tu. Okey. Tak mensenaraikan dia termasuk dalam wajib mukallaf. Ya, tak senaraikan dia dalam senarai wajib dan tak menafikan semutlaknya. Itu maksud tawakuf. Bagus, soalan tu. Lain? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.